Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Untuk yang belum kenal, nama saya Dr. Haizat bin Daud dari Klinik Sabah, Kota Kinabalu. Kepakaran saya ialah membantu kaum lelaki dewasa dan kanak-kanak untuk bersunat dengan selesa, cepat dan selamat bagi mendapatkan burung yang sihat, bersih dan menjadi idaman wanita. Saya juga adalah Dr. Perubatan Keluarga yang membantu pasangan yang masih lagi belum dapat anak untuk membuat pemeriksaan awal kesuburan sebelum saya rujuk untuk berjumpa dengan doktor pakar kesuburan di hospital swasta ataupun hospital kerajaan. Okey, petang ni saya nak cerita pasal apa yang saya jumpa hari ni. Hari ni sangat ramai yang datang pasal masalah telinga. Masalah telinga. Antaranya ialah tahi telinga tersumbat. Kemarin pun ada satu budak umur berapa belas tahun tu, 13-14 tahun, telinga dia tersumbat penuh dengan tahi telinga. Bila kita tanya kenapa dia gunakan cotton buds, dia guna cotton buds. Jadi kita nak discuss pasal cotton buds ataupun putih kapas yang mana menyebabkan apa? Menyebabkan dia punya tahi telinga dia tersumbat di dalam. Jadi bila tahi telinga tersumbat di dalam, itu menyebabkan dia orang punya pendengaran dia tidak dapat mendengar dengan jelas lah. Nur Hayati, selamat petang, apa khabar? Okey. Jadi sebenarnya secara basicnya, secara asasnya, cotton buds adalah tidak dibenarkan untuk diguna pada telinga. Ada beberapa faktor kenapa cotton buds tidak bagus untuk digunakan untuk mencuci tahi telinga. Sebab pertama, cotton buds ni ada kemungkinan dia boleh mengintroduce, dia boleh introduce memperkenalkan ataupun menyebabkan telinga tu dapat jangkitan kuman. Kita tidak tahu kebersihan cotton buds tu. Kadang-kadang bila kita guna cotton buds, kita punya telinga akan lebih mudah untuk dapat jangkitan mungkin daripada cotton buds tu. Itu yang pertamalah, jangkitan. Yang kedua, tahi telinga ni boleh menyebabkan kita tertolak tahi telinga lebih jauh ke dalam. Sebenarnya ini lebih mudah berlaku pada kanak-kanak. Sebab apa? Pada kanak-kanak sebab pada kanak-kanak, especially mereka yang di bawah 7 tahun ni, diorang punya lubang telinga, ni lubang telinga kan. Hari ni kita cerita pasal telinga lah. So dia punya lubang telinga ni sebenarnya kecil. Bila lubang telinga kecil, anda gunakan cotton buds untuk cuci tahi telinga dia, dalam kebanyakan kes memang okey, tapi ada setengah-setengah tu dia menyebabkan you tertolak tahi telinga tu jauh ke dalam, lalu menyebabkan penyumbatan. So itu yang kita tak nak. Itu yang kedua. Yang ketiga, cotton buds ni juga kalau sekiranya ia digunakan dengan cara yang tidak betul ataupun cara yang tidak selamat, dia boleh mencederakan. Untuk cotton buds tu kan, bila masukkan tu, ataupun budak-budak lah selalunya, dia orang ni kan sangat-sangat aktif kan, especially budak-budak yang di bawah 4-5 tahun tu. Bila dia orang jumpa cotton buds, apa dia orang buat? Dia orang akan ikut ibu ataupun bapa dia buat, iaitu dia orang letak di telinga. Bila dia letak di telinga, kalau katakan ada adik-beradik dia yang lain yang bermain-main, tak sengaja dia boleh tertolak cotton buds tu jauh ke dalam, lalu menyebabkan gegendang dia bocor di dalam ni, yang warna kelabu ni kan. Warna kelabu ni boleh bocor. Jadi ini tiga benda yang boleh berlaku sekiranya anda guna cotton buds. Pertama, jangkitan. Tak kiralah jangkitan kuman ke, jangkitan kuman virus ke, bakteria ke, fungus ke. Itu yang pertama. Yang kedua, dia boleh menyebabkan tahi telinga jauh ke dalam. Yang ketiga, dia boleh menyebabkan kecederaan pada gegendang. Ataupun ada yang keempat, contoh katakan memang dia cakap, doktor, saya memang setiap hari saya akan korek telinga saya. Korek telinga saya sampai bersih lah. Dia cakap betul, bersih itu bagus, dia bilang. Boleh elakkan daripada dia tidak dengar. Tapi malangnya bila you guna cotton buds ni terlampau kerap, apa yang berlaku, itu cotton buds pun juga boleh menyebabkan kecederaan pada kawasan kulit luka, kulit telinga yang sebelah luar ni. Kita punya kulit di dalam telinga ni, kulit lubang telinga tu kan, sebenarnya dia ada kelenjar yang special. Kelenjar yang special yang menghasilkan wax ataupun tahi telinga. Jadi bila kita guna cotton buds dengan kerap, cotton buds ni sendiri boleh menyebabkan luka pada kelenjar yang menghasilkan wax tu, lalu menyebabkan wax kelenjar ni dia menghasilkan wax tanpa ada dia punya kawalan, lalu dia menyebabkan penghasilan tahi telinga yang terlampau banyak. So inilah 4 faktor kenapa cotton buds tu tidak bagus lah. Dan sekiranya anda pergi jumpa dengan doktor yang ENT kan, kalau dia tengok telinga you terlampau bersih, dia akan marah. Sebab telinga yang terlampau bersih tu tidak bagus.
Kenapa telinga yang terlampau bersih tidak bagus? Pertama, telinga yang terlampau bersih ni, terlampau bersih maksudnya tak ada tahi telinga, kosong. Dia boleh menyebabkan kita punya telinga tu akan rasa kerap gatal. Sebab apa? Tahi telinga yang ada di dalam tu, dia sebenarnya macam satu lapisan minyak yang menutup kulit di sebelah dalam tu. Sekiranya itu minyak tak ada, dia akan menyebabkan kulit di dalam telinga tu menjadi kering dan boleh merekah dan kadang-kadang boleh menyebabkan gatal. So itu salah satu fungsi wax, iaitu untuk dia elakkan daripada kita punya kulit di dalam di dalam lubang telinga tu kering. Okey, banyak pula soalan ni. Uming Misna, Waalaikumsalam. Mat, guna screwdriver di workshop, ini lagi bahaya. Kalau gunakan besi, lagi bahaya. Sebab apa? Besi itu sendiri kita tak tahu kebersihan dia, dan besi itu sendiri juga boleh menyebabkan kecederaan. Dan selalunya saya jumpa, ada juga kalau macam di satu kedai, saya tak nak cakap lah, satu kedai gunting rambut di area KK ni, yang otai punya lah, old school orang, dia punya penggunting dia old school. Bila dia gunting rambut, lepas gunting rambut dia ada offer untuk cuci telinga. Dia akan gunakan apa? Besi yang panjang tu yang ada cangkuk depan kan. Walaupun saya nampak memang dia punya besi tu dimasak dengan air panas dulu kan. Tapi ada risiko, satu, kecederaan, kedua risiko jangkitan juga. Sebab besi tu walaupun dicuci, tapi mungkin dia dah guna dengan beramai orang. So nak kena hati-hati. Cakaplah tak payahlah begitu. Okey. Berbulu lebat pada mau korek, memang tak boleh korek. Tahi telinga memang kita tidak suggest untuk dikorek. Zia Munira, salam. Waalaikumsalam. Kalau telinga keluar cecair jernih atau putih, adakah maksudnya telinga dah cedera? Okey, sepatutnya telinga kita ni tidak keluar apa-apa cecair. Telinga kita ni dia tak keluar apa-apa cecair. Kalau ada pun dia tahi telinga dan dia bukan warna putih ataupun jernih. Selalunya tahi telinga dia berwarna macam kaya tu, warna coklat-coklat, perang-perang begitu, dan dia punya tekstur dia lebih macam berminyak. Okey. Sekiranya benda lain yang keluar dari telinga, contohnya air warna jernih atau warna putih atau warna kuning atau warna hijau atau warna merah, mungkin ada darah. So itu adalah tidak normal. Adalah lebih bagus untuk Zia pergi cek dengan doktor, tengok. Ada kemungkinan dalam kes begini, dia punya eardrums ataupun dia punya gegendang telinga tu dah bocor. Gegendang telinga tu kan takut dah bocor. Jadi cecair tu mungkin keluar daripada dalam telinga, keluar begitu melalui gegendang telinga yang bocor. Kalau cecair tu berwarna putih, mungkin benda tu ada jangkitan yang sudah lama lah. Okey. Diana, doktor, kalau telinga tu gatal lepas tu berair tapi tidak juga bau, kenapa? Okey. Mungkin ada infection lah. Ya, saya cakap tadi soalan sama juga yang macam si Zia cakap. Zia tanya tu. Telinga gatal lepas tu berair, ada kemungkinan besar dia adalah jangkitan kuman. Selalunya kalau kes begini dan sekiranya ia sudah berlaku lebih daripada sebulan, 2 bulan dan pernah juga pergi jumpa doktor di klinik untuk dapatkan antibiotik, tetapi telinga tu masih lagi berair dan juga berair dan kadang-kadang berbau, kadang-kadang tak berbau, kemungkinan besar ada infection, yang mana infection tu tidak berjaya dibunuh oleh antibiotik daripada klinik sebelum ni. So bila you datang ke klinik saya, selalunya kita akan ambil sampel. Ambil sampel dari dalam telinga, hantar pergi makmal untuk tengok apakah kuman yang menghuni telinga tu. Baru kita boleh tahu apakah kuman yang menghuni telinga tu, yang berkampung di dalam telinga tu, dan kita boleh cari antibiotik yang sesuai untuk bunuh tu jangkitan. Fariza, selamat petang. Servis cuci telinga untuk budak. Okey, kalau budak di bawah 7 tahun, saya memang tak cuci telinga dia orang. Kenapa budak di bawah 7 tahun tidak sesuai untuk kita cuci telinga? Sebab dia orang ni, satu, telinga dia orang masih, lubang dia orang kecil. Bila lubang dia orang kecil, kalau ada tahi telinga memang agak sukar untuk kita cuba syringe air, syringe tahi telinga tu keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, selalunya dia orang ni tak boleh nak tahan dengan prosedur tu. Dia orang selalunya memang tak boleh nak bagi kerjasama untuk duduk diam dan cuba tahan sedikit air yang masuk dalam telinga, sebab itu tidak selesa.
Dan ketiga, ada risiko tinggi untuk kecederaan lah. So kalau sekiranya budak tu di bawah 7 tahun, saya selalunya bagi ubat untuk titis, ubat titis telinga untuk kasih cair tu tahi telinga. Selalunya lepas pakai beberapa hari, tahi telinga tu akan cair dan akan keluar sendiri. Kita selalu bagi ubat titis telinga tu kan, ubat ini telinga kan, ni telinga kita. Bagi dia suruh dia baring di atas pangkuan you. Dia tarik dia punya cuping telinga tu, masukkan, titiskan beberapa titis ubat pencair tahi telinga tu. Lepas tu kasih urut dia punya telinga supaya dia punya ubat tu meresap dengan tahi telinga dia, dan selalunya lepas 4-5 hari tahi telinga tu akan keluar dengan ubat yang mencairkan tahi telinga tu. Okey. Orang Sabah bilang tolik. Ya, memang tulik lah. Memang tidak dengar lah. Kalau tidak dengar tu memang tulik lah. Especially mereka yang ada tahi telinga yang tersumbat lah. Okay. Selalu kata telinga. Oh, alamak, melompat pula. Waalaikumsalam, Edith. Anak saya punya telinga dia repair. Okay, terus. Thanks. Terima kasih, Doni. Allahu Akbar. Melompat. Sorry ya. Rachel, Alfred. Mas Liha, saya selalu kita kata tapi cukup tunggu giling gatal. Okey. Itulah kenapa you boleh gatal telinga. Untuk orang yang gatal telinga, ada kemungkinan you ni sebelum telinga you jadi gatal, you memang rajin guna cotton buds untuk cuci telinga. Apa yang berlaku bila you kerap cuci telinga, itu saya bilang tadi, dia punya telinga ni dia akan jadi kering. Sebab dia dah tak ada tahi telinga. Tahi telinga tu bagus untuk elakkan daripada telinga tu kering. So bila telinga tu kering, kulit di dalam tu akan jadi, dia boleh merekah, dia boleh mengelupas dan dia boleh jadi lebih sensitif. Sebab tu you rasa gatal. Lagi you gatal, you guna lagi cotton buds, dia jadi lebih kering lagi. Jadi benda tu akan berkitar begitu sejak. Jadi selalunya kalau gatal, selalunya kita suggest untuk you tekan, ni kan targus ni kan, tekan gosok begitu. Gosoklah dalam beberapa saat begitu, selalunya dia akan hilang rasa gatal. Jangan guna cotton buds. Sebab cotton buds tu dia akan menerukkan lagi kegatalan. Kalau dah tak tahan sangat, jumpa doktor, saya punya telinga gatal. Boleh tak ada ubat untuk gatal? Ada. Kita akan bagi ubat gatal. Aben, Azumi, Edith. Doni, terima kasih. Cuci telinga berapa charge? Alan Yap, cuci telinga. Kalau di klinik saya, sebelah telinga RM40. RM40 datang sebab kita bukan guna air biasa, dia ada dia punya ubat dia dalam tu untuk kasih dia licin, telinga tu licin dan dia punya tahi telinga tu mudah keluar lah, begitu. Kalau nak tahu macam mana nak dapatkan appointment untuk cuci telinga, saya letak kat sini nombor telefon lah. Kontak saja tu nombor, nanti si Dia ataupun si Flo. Tapi si Flo dia kena PKPD. Dia di Cyber City 1 kan, dia kena PKPD. So sampai minggu depan dia tak akan datang klinik. Yang ada si Bia ataupun si Jane dengan si Bud. Dia juga Bud untuk bantu you dapatkan appointment. Soalan lagi. Okey, kejap Allah melompat. Magic. Hai, selamat petang. Selamat petang. Bagi saya ada kuping-kuping kering macam bekas satu meleleh. Kerana apa kata risau juga mau buat apa ya. Okey. Keruping-keruping yang kering bekas sesuatu meleleh. Okey. Kalau begini kan, selalunya bagus cek. Mungkin ada cecair yang keluar dari telinga dan cecair itu dia tidak banyak, dia sikit je. Dia sikit, bila cecair itu sikit, yes, dia akan kering dan dia akan ada macam bila dia kering tu dia akan jadi macam keruping lah, macam keruping. Bila you cuci begitu macam keruping, macam kulit-kulit mati. Yang itu mungkin nak kena cek tengok. Kalau katakan betul ada kita boleh nampak ada bukti yang dia punya gendang tu bocor ke, mungkin cecair itu keluar dari situ ke, kita akan buat pemeriksaan lanjut lah. Saya telah cuba titis telinga tapi still nampak ada tahi telinga dan tak pasti nak guna cara terbaik untuk keluarkan. Okey, kalau dah guna titis telinga tapi nampak tahi telinga, kalau sedikit selalunya tak jadi masalah. Memang tahi telinga ni ada fungsi. Tuhan jadikan telinga ni dan tahi telinga tu ada fungsi. Fungsi tahi telinga ialah untuk elakkan daripada jangkitan kuman, virus, daripada jangkitan kuman, ulat, daripada jangkitan kuman bakteria. Itu fungsi pertama tahi telinga. Elakkan daripada jangkitan kuman. Yang kedua,
tahi telinga ni Tuhan jadikan untuk elakkan daripada semut masuk dalam telinga tu. Sebab semut tahi telinga ni dia ada sedikit berasid lah, dia sedikit berasid. So kalau ada serangga masuk ke atau semut masuk ke, dia akan dissolve, dia akan menyebabkan serangga ni akan mati. Jadi dia tak adalah sampai ke gendang tu. Kalau tak ada tahi telinga, itu semut dia akan terus masuk sampai ke gendang dan akan rasa sangat sakit. Tapi kalau dia masuk dan tiba-tiba ada tahi telinga di sini, selalunya dia orang akan keluar. Ataupun kalau katakan dia kena dengan tahi telinga, selalunya dia akan mati. Dia akan mati. Dan kalau katakan itu tahi telinga disebati dengan tu serangga kan, kita boleh nampak bila kita cek telinga dan senang ni untuk kita keluarkan. Kalau memang dia punya tahi telinga anak Puan Fariza ni, dia nampak macam penuh kan, adalah lebih bagus untuk bawa ke jumpa dengan doktor ENT lah. Mungkin dia orang boleh guna vacuum untuk sedut. Kita tak selalunya suggest untuk cuci kalau budak tu di bawah 7 tahun. Sulaiman, salam tuan, nak tanya, perlu cuci telinga tak guna plastik kapas? Tak perlu, tak boleh guna putih kapas. Mesti kotor. Bukan kotor. Tahi telinga tidak kotor Tahi telinga dia memang warna dia macam tu. Nama je tahi telinga tapi dia sebenarnya adalah lilin. Lilin yang dihasilkan daripada kelenjar yang special daripada dalam telinga yang Tuhan jadikan untuk protection. Sebenarnya tahi telinga ni adalah protection kepada kita punya telinga. So dia bukan kotor tahi telinga dia memang macam tu. Warna dia memang macam tu. Dia bukan kotor, dia bukan tahi. Okey. Cotton buds. Mas Leha memang tak boleh pisah memang kena pisah lah. Kena ban cotton buds. Kena ban cotton buds. Okey. Okey, ada soalan lain? Saya rasa habis sudah lah. So, apa yang berlaku hari ni? Ada seorang pakcik tu dia memang sudah pakai hearing aid. Dia memang tidak boleh dengar. Dia pakai hearing aid, alat bantu mendengar kiri dan kanan. Tapi dia dirujuk oleh itu center yang buat hearing aid tu disebabkan oleh ada tahi telinga. Ada tahi telinga yang menyumbat telinga dia. Walaupun dia dah pakai hearing aid, dia masih lagi tak dengar. Rupa-rupanya dia punya pendengaran dia terganggu akibat daripada ada tahi telinga. Jadi hearing aid dia tak berfungsi lah sebab tahi telinga dia menyumbat dekat sini. So apa kita buat? Kita akan cuci lah. Cuci, gunakan air untuk keluarkan tahi telinga supaya dia punya ruang ni kosong. Dan bila dia pakai hearing aid, dia akan boleh dengar dengan jelas. Okey. Bila mandi dan cuci telinga macam mana ambil air sembahyang? Soalan yang bagus. Tapi sentuh juga dalam sikit. Bila mandi cuci telinga macam cara ambil sembahyang, tapi bila sentuh telinga dia macam sakit. Kalau sakit di sebelah luar kan, bila you tarik telinga, contoh you tarik telinga begini rasa sakit, di atas sakit, sini sakit atau ditekan begitu sakit kan? Yes, kemungkinan ada otitis eksterna ataupun jangkitan keban pada luaran. Selalunya yang itu ubat titis telinga pun dah okey. Tapi still nak kena jumpa dengan doktor. Tak boleh beli itu ubat titis telinga sendiri daripada farmasi. Okey. Anak saya tahi telinga jenis cair. Tahi jenis tak jadi masalah. Macam nak bersihkan? Soalan yang sangat bagus. Selalunya kita memang takkan suruh guna cotton buds untuk baby ataupun kanak-kanak atau budak-budak. Kalau jenis cair memang senang cuci. Yang isunya ialah yang jenis keras tu memang susah sikit cuci. Apa yang you boleh buat ialah you selalunya gunakan jari yang paling kecil ni kan, jari kelingking kan ni, jari kelingking. Ambil tisu ataupun kain, kasih buat letak begini kan. Ya Allah susahnya. Gini kan. Ini gunakan ini dan cuci gini. Mana yang hujung jari tu sampai, itulah yang hanya boleh dicuci. Sama juga yang sebelah kiri. Gunakan sampai mana yang hujung jari ni sampai situ saja yang boleh dicuci. Lebih dalam dari itu kita tidak boleh cuci. Senang je. Ataupun pakai kain tuala, kan tuala mandi kan, lepas budak selalunya baby ataupun budak kecil yang kita mandikan tu, gunakan hujung jari you, balut dengan tu tuala dan cuci begitu. Ini pun sama je, cuci begini. Sebab tu bila kita ambil wuduk pun sebenarnya kita tak disuruh untuk cuci di dalam telinga. Hanya cuci di luar sini kan. Gitu saja kan. Tu pun begini. Gitu saja. Daripada sini kan gitu. Belakang pergi depan kan.
dan di dalam apa tu kita punya yang sebelah atas ni. Itu saja. Sebab kita memang tidak suruh you masukkan air ke dalam telinga. Okay? Harap-harap semua you all faham tak ni? Faham ke tidak apa yang saya cerita ni? Jadi jangan pula lepas ni tanya lagi, doktor, boleh tak guna cotton buds? Memang tak boleh lah. Memang tak boleh guna cotton buds. Sebab dia punya keburukan dan berbanding kebaikan dia adalah lebih banyak. Lebih banyak. Okey, terima kasih Majid faham. Majid yang faham, yang lain tak faham. tak gurau-gurau. Okey. Hopefully anda belajar sesuatu lah petang ni. Sebab apa, bila saya jumpa mereka yang tahi telinga tersumbat, mereka yang apa tu, dia punya telinga dia terlampau kering sebab terlampau bersih, dan kadang-kadang rasa sangat gatal. Memang rupa-rupanya dia orang ni pengguna tahi apa tu, cotton buds yang ketegar. Holy tak faham pun apa doktor cakap, pun tak faham. Alamak. Hopefully faham lah, jangan juga. Tapi sedap lah kalau korek pakai cotton buds. Yes, memang sedap. Kenapa korek pakai cotton buds sedap? Uming faham, terima kasih. Sebab dalam telinga tu dia ada sensori. Dia ada hujung saraf yang bila you sentuh tu kan, dia akan rasa sedap. Saya tak tahulah, memang betul. Bila you guna cotton buds untuk korek telinga, you rasa sedap sebab memang ada saraf di dalam telinga tu yang akan menyebabkan you rasa shock. Rasa shock bila mencuci telinga, tapi sebenarnya itu tak bagus. Okay. Rosma tanya, kalau kanak-kanak jenis tahi telinga yang Allah Akbar, sorry. Faham tak? Nak tahu juga doktor cuci telinga macam mana? Lap je lah kan? Yes, lap. Pakai hujung jari you yang kelingking ni kan, balut dengan tisu ke kain ke gitu. Gitu je, gosok gitu je. Tiada, saya punya bersih. Okay. Kalau kanak-kanak jenis tahi telinga yang keras, tiap bulan cuci telinga, tak perlu. Tak perlu. Kalau tahi telinga keras tapi dia sedikit. Sedikit lah. Memang sepatutnya tahi telinga tu dia sedikit saja. Dia memang akan berada di permukaan saja. Dia tak akan penuh, kecuali memang apa tu, dia guna cotton buds kan, sikit-sikit dia tolak maka banyak. Sebab apa? Kita punya telinga ni dia self cleaning. Telinga kita ni dia ada rerambut kecil yang self clean. Self clean ni maksudnya dia auto clean lah. Auto clean. Kita punya lubang telinga ni dia auto clean. Dia automatic clean. Dia punya bulu-bulu tu dia akan tolak tu tahi telinga keluar. So sebenarnya bila you mandi, bila you cuci yang sebelah luar tu, itu adalah tahi telinga yang keluar daripada dalam telinga yang ditolak oleh rerambut kecil yang kita panggil cilia. Sebenarnya vagina pun sama juga fungsi dia. Vagina ni pun dia self cleaning. Kita punya faraj, wanita punya faraj pun dia self clean. Dia akan tolak dia punya otot-otot di dalam faraj tu, dia akan tolak semua yang ada di dalam tu keluar. Self clean. Kita punya telinga pun sama juga, self cleaning. Majik, jangan korek telinga lagi, betul, mesti cari doktor kalau tengok masa betul, betul tahi telinga itu bagus, tidak? Yes. Terima kasih Majid untuk apa tu? Untuk kesimpulan yang sangat bagus. Okey. Okey Diana, terima kasih. Mark, okey, Fauziawati, waalaikumsalam. Yes, terima kasih. Ni Majid punya apa tu, sharing point, learning point dia hari ni. You all boleh belajar daripada learning point dia hari ni. Sebabkan kata-kata telinga akibat guna cotton buds. Yes. Okay. Tak pernah guna cotton buds, tapi bila musim tu gujur tahi telinga keluar sendiri. Yes, memang kita punya telinga ni dia ada itulah bulu-bulu kecil yang kita panggil sial yang akan tolak telinga tu sendiri keluar. Doktor, anak saya 2 years plus. Baby kecil lagi. Selalunya kita tak buat apa-apa pun. Biar saja. Sebab jangan korek. Baby kecil umur 2 tahun memang ada tahi telinga. Itu memang normal. Tahi telinga tu normal. Sebenarnya tahi telinga tu adalah protection kepada telinga dia. Telinga dia dah lah kecil. Baby 2 tahun. Telinga kecil. Kalau you pergi korek telinga dia, buang tahi telinga dia. Kalau dia tengah tidur, tiba-tiba ada semut masuk atau serangga masuk,
ada risiko untuk dia akan masuk terus ke dalam dia punya gegendang dan akan melukakan. So walaupun ada, asyik biar sejak. Memang kita punya telinga tu, baby tu punya telinga, dia akan ada, dia akan tolak tu tahi telinga tu keluar. Dia self cleaning, dia auto clean. Ada bulu-bulu kecil yang tolak keluar. So bila dia tahi telinga tu dekat luar, yes, you just cuci macam tu je. Gunakan tuala. Selalunya saya selalu, kalau ibu-ibu yang memandikan anak dia kan, lepas mandi tu gunakan kapas, apa tu ni, cuci begitu gitu. Masih bersih sebelah luar. Okey, terima kasih untuk yang dah faham apa yang saya cerita hari ni. Kenapa saya ulang benda ni? Sebab saya masih lagi jumpa hampir setiap hari isu yang lebih kurang sama. Mungkin diorang tak dapat lah, memang diorang tak dapat info apa yang saya bagi. So hopefully you all bagi tahu dengan kawan-kawan ke, adik-beradik ke, pakcik-pakcik, makcik-makcik yang ingat tahi telinga ni kotor. Sebenarnya tahi telinga adalah kejadian Tuhan. Tuhan jadikan dia ada fungsi dan dia bukan kotor. Dia memang ada kerja dia sendiri. Dia tidak dijadikan secara sia-sia. Okey? Terima kasih untuk yang bersama-sama dengan saya yang daripada awal sampai habis. Hopefully you all belajar sesuatu. Tolong like, tolong love, tolong share, tolong tag kawan-kawan. Tolong like dan follow Klinik Sabah punya page. Join kami punya Telegram channel juga kalau nak join. InsyaAllah besok apa, hari 6 hari Minggu kita tak ada live. Tapi saya punya staff si Jane akan up juga konten lah untuk you all share. Okay, sampai sini saja. Assalamualaikum dan selamat petang. Oh ya, jaga kesihatan, jaga diri dan jaga SOP sebab kita punya kes semakin hari semakin meningkat ni. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.